Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan dan ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Dan saya kira hampir 2 tahun tak, kerana COVID-19 ni. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita mengambil manfaat dengan membaca, merenung, menghayati dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang ke-7, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Surah Al-An'am ayat yang ke-7. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, walau nazzalna 'alaika kitaban, dan kalaulah sekiranya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad satu kitab ataupun bentuk tulisan, fi qirtasin, yang mana tulisan tersebut berada pada lembaran-lembaran ataupun helaian-helaian kertas, falamasuhu biaydihim, dan mereka dapat memegang ataupun menyentuh dengan tangan-tangan mereka, laqala allazina kafaru, nescaya orang-orang yang kafir, kufur dan ingkar itu, in hadza illa sihrum mubin, mereka tetap akan mengatakan ini tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah sihir yang nyata. Baik, ini adalah merupakan ayat-ayat awal di dalam surah Al-An'am, iaitu ayat yang ke-7. Sebelum kita membicarakan tentang penafsiran bagi ayat ini, sukacita kita bagi sedikit informasi ataupun pengetahuan berkaitan dengan surah Al-An'am. Al-An'am ini dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai binatang ternak, haiwan ternak. Dia adalah jamak daripada perkataan na'am,
Na'am dalam bahasa Arab ni ada salah satu makna dia ialah unta. Unta. Jadi bila dia ni jadi plural, jamak, dia jadi surah Al-An'am, iaitu merujuk kepada binatang-binatang ataupun haiwan-haiwan ternak. Jadi apakah hubungan nama surah ini dengan penceritaan dan pemberitaan yang Allah nak bagi tahu kepada kita? Kerana ada sebahagian daripada akidah kesyirikan kafir-kafir musyrikin di Mekah yang berkaitan dengan binatang ataupun haiwan ternak, iaitu dengan cara mereka mengkhususkan jenis-jenis binatang tertentu untuk dijadikan sebagai korban ataupun ritual untuk penyembahan berhala-berhala mereka. Jadi hubungan dianya, ada kepercayaan syirik dalam otak, dalam kepala kafir-kafir musyrikin Mekah ni tentang jenis-jenis dan haiwan tertentu yang mereka anggap hak inilah yang paling baik, hak inilah hak paling molek, hak inilah hak paling cantik untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala yang menjadi pujaan dan sembahan mereka. Baik, surah Al-An'am ini adalah merupakan surah yang ke-6 mengikut tertib dan susunan Al-Quran. Mula-mula surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran, yang keempat surah An-Nisa, yang kelima surah Al-Ma'idah. Mari nombor 6 ni ialah surah Al-An'am. Begitu indah, cantik dan seninya tertib susunan Al-Quran ini adalah merupakan secara tauqifi. Ini adalah merupakan perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kalau kita melihat bentuk-bentuk ataupun tadarrush peringkat penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak ambil secara objektif dan realistik, patut hak mula-mula turun, hak itulah paling awal duduk depan. Sebagai contoh, ayat yang pertama turun pada Nabi, ayat 1 hingga 5 surah apa? Yang kita baca, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Patut dah hak ni mula-mula turun, hak itulah paling awal dalam tertib susunan Quran. Tapi tidak demikian. Jadi Rasulullah diarahkan dan diperintahkan tertib dan susunan Al-Quran ini secara tauqifi, maksudnya sudah ditentukan hak ni paling awal letak, surah ni yang kedua, surah ni yang ketiga, surah ni ke seterusnya. Dalam surah-surah tersebut pula, ayat ni kena duduk di sini, ayat ni kena duduk di sini, ayat ni awal, ayat ni tengah, ayat ni kedian. Jadi itu adalah secara tauqif. Jadi bila kita tengok, kita tolak dulu surah Al-Fatihah, kita tengok surah hak lepas Al-Fatihah. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah merupakan surah Madaniyah. Apa maksud surah Madaniyah? Surah yang diturunkan di Madinah. Dan ini adalah surah yang paling panjang dalam Quran, iaitu 286 ayat. Apa isi kandungan utama, main point ataupun tema surah Al-Baqarah? Dalam surah ni Allah nak menceritakan tentang satu golongan yang sesat. Apa dia golongan yang sesat itu? Adalah merujuk kepada golongan-golongan Yahudi. Kalau kita baca surah Baqarah ni, saja-saja dalam tu kebanyakan cerita dia tentang Nabi Musa dengan Bani Israel. Jadi Allah nak cerita kesesatan satu golongan yang nama Yahudi pada awal surah Baqarah. Masuk surah seterusnya adalah surah Ali Imran. Surah Ali Imran juga adalah merupakan surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Surah Ali Imran, Allah nak cerita satu lagi golongan yang sesat, yang selalu sinonim Allah sebut dalam Quran. Kalau sebut Yahudi, Allah akan sebut Nasrani. Yang di akhir surah Al-Fatihah tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, merujuk kepada golongan Yahudi, waladdallin tu. Itu golongan yang disesatkan, iaitu golongan Nasrani.
Jadi untuk surah Ali Imran, Allah nak cerita satu golongan sesat yang dinamakan Nasrani. Bila masuk yang ketiga, surah An-Nisa, walaupun nama dia surah An-Nisa, tema khusus dia ialah menceritakan keistimewaan wanita, tetapi di dalam tu sekali lagi Allah cerita satu golongan yang sesat, iaitu golongan munafikin. Dalam surah An-Nisa, Allah cerita golongan sesat yang dinamakan munafikin. Golongan yang munafik, yang jenis bertalam dua muka. Bila sebut munafik ni, dia tak kira bangsa apa dia sekalipun, warna kulit apa sekalipun, sifat munafik ni boleh kena pada sesiapa saja. Bukan kita kata kita ni orang Islam beriman kepada Allah dan segala rukun iman, tak boleh kena, tak akan kena sifat munafik. Tidak ada jaminan. Sesiapa pun boleh terkena dengan sifat-sifat tersebut. Bila mari yang keseterusnya surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan kembali ketiga-tiga golongan sesat ini dalam satu penceritaan. Maksudnya Baqarah cerita golongan Yahudi, Ali Imran cerita golongan Nasrani, mari An-Nisa golongan munafikin, mari Al-Ma'idah dia cerita lagi pasal Yahudi, dia cerita lagi pasal Nasrani, dia cerita lagi pasal munafik. Dan semua surah-surah tersebut adalah Madaniyah. Tapi bila masuk yang ke-6 surah Al-An'am, inilah surah pertama dalam tertib dan susunan Al-Quran adalah surah Makkiyah. Jadi daripada awal hak kita sebut Baqarah tadi sampai Maidah tu semua Madaniyah. Mari Al-An'am ni adalah surah pertama, surah Makkiyah. Dan ini adalah merupakan surah yang paling besar yang merujuk kepada penisbahan Al-Makkiyah. Kerana apa? Kerana surah ni mengandungi berapa ayat? Berapa ayat surah Al-An'am? 165 ayat. Surah besar tu bermaksud surah yang panjang ayat-ayat di dalamnya. Dan Allah sekali lagi menceritakan satu golongan. Agak-agak golongan mana? Yahudi dah cerita, Nasrani dah cerita, munafik dah cerita. Bila saya sebut makna Al-An'am tadi dengan hubungan dia, boleh agak tak? Tentang akidah kaum musyrikin. Ni Allah nak cerita pula satu lagi golongan yang sesat, iaitu golongan musyrikin. Makna musyrikin ialah mereka yang mempersekutukan, ataupun bahasa kitab lama orang tua kita sebut menduakan Allah, mensyarikatkan Allah. Jadi surah Al-An'am ni nak cerita golongan musyrikin, khususnya terkait dengan golongan musyrikin Mekah yang hidup semasa dan sezaman dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bilakah surah Al-An'am ini diturunkan? Surah Al-An'am ini diturunkan secara umumnya, ulama-ulama menyebut setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Jadi informasi ini dapat memberikan maklumat ataupun pengetahuan kepada kita. Rasulullah berdakwah di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 10. Itulah tempoh dakwah Nabi sampai baginda wafat 23 tahun. Jadi bila kita dah faham Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun, surah ni turun setahun sebelum hijrah. Bermaksud dah hampir 12 tahun Rasulullah mendakwahkan, mentabligkan firman-firman dan wahyu Allah ni kepada golongan musyrikin Mekah. Bukan satu masa yang pendek tu. Orang yang duk hari-hari bercakap, berceramah, ajak, seru orang lain masuk Islam dalam tempoh 12 tahun ni bukan pendek tuan-tuan. Bukan singkat tuan-tuan. Tu tempoh yang panjang, tempoh yang lama. Walaupun tempoh tu panjang dan lama, walhasilnya golongan musyrikin Mekah, mereka ni menerima dakwah Nabi ke, mereka malah menentang dakwah Nabi. Mereka tetap dengan keras pedang mereka, keras kepala mereka, keras hati mereka untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaupun tempoh itu panjang. Baik, sekarang surah ni diturunkan pula bila waktunya.
siang ke malam. Jadi surah ni diturunkan pada waktu malam. Ada disebutkan di dalam muqaddimah surah Al-An'am di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang mana Atha, Ikrimah dan Al-Aufi mengatakan daripada Ibnu Abbas bahawa surah ini diturunkan pada waktu malam. Dan kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat yang ada, 6 hingga 7 riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir, dia ada sedikit perbezaan. Ada riwayat menyebut surah ni turun sekaligus kepada Nabi Muhammad. Tetapi ada ulama yang mengatakan hampir keseluruhan secara penuh. Maksudnya di situ menunjukkan ada beberapa ayat yang menjadi ayat madaniyah. Faham? Satu tu riwayat menyebut hampir keseluruhan, seolah-olah satu surah ni semua diturunkan secara sekaligus. Tapi riwayat lain menyebut ada beberapa ayat turun secara madaniyah di Madinah, dan keseluruhan besar tu adalah merupakan surah Makkiyah. Jadi untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, kalau tuan-tuan baca dalam muqaddimah surah Al-An'am tafsir Ibnu Katsir, dia ada menyebutkan 9 ayat daripada surah Al-An'am adalah ayat-ayat madaniyah. Jadi bila kita dah dapat seluruh satu surah tu 165, tolak 9 ayat yang dianggap ayat madaniyah, baki tinggal berapa? 165 tolak 9. 156. Jadi dikatakan kita boleh dapat di sini 156 diturunkan secara sekaligus. Jadi baki lagi ada 9. Jadi bila sebut ada baki, kita confirm nak tahu. Sebab ini berkaitan dengan wahyu, berkaitan dengan ayat-ayat Quran. Dan Imam Ibnu Katsir telah menyediakan informasi tersebut dengan jelas untuk kita. 9 ayat tu, ayat yang pertama ayat 20. Ayat yang kedua ayat 23. Ayat yang ketiga ayat 91. Ayat yang keempat ayat 93. Ayat yang kelima 114. Ayat yang ke-6 141. Ayat yang ke-7 89, dia berderetan 151, 152, 153. Jadi ayat-ayat yang berjumlah 9 yang saya sebutkan tadi, 20, 23, 91, 93, 114, 141, 152, 151, 152, 153, itu adalah ayat-ayat madaniyah yang terkecuali daripada ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan sebahagian besar tadi. Baik, ada satu riwayat daripada banyaknya riwayat yang dikemukakan adalah daripada riwayat Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan daripada Lais. Lais meriwayatkan daripada Syahru ibnu Hausyab daripada Asma binti Yazid. Yang mana Asma mengatakan ketika turunnya surah Al-An'am ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah pada waktu tu berada di atas tunggangan seekor unta. Jadi kes ni nak cerita tentang waktu turunnya surah Al-An'am tu, waktu tu Rasulullah tengah menaiki seekor unta. Jadi kenapa Asma binti Yazid boleh cerita kisah ni? Sebab orang yang memegang tali kendalian unta, hak pegang tali unta tu adalah diri dia. Dia yang pegang tali kendalian unta, yang mana unta tu Rasulullah ada di atas tu. Jadi surah ini diturunkan kepada Rasulullah. Dia nak cerita tentang betapa beratnya surah ini, yang mana bila surah ni turun, hampir mematahkan tulang-tulang unta yang dinaiki oleh Rasulullah tu, nak menceritakan betapa beratnya surah ini. Faham tak? Nak cakapnya surah ni adalah surah yang mulia, surah yang besar, menceritakan tentang perkara yang penting. Baik, surah ni diturunkan kalau ikut susunan dia selepas surah Al-Hijr. Dalam Quran ada satu surah nama surah Al-Hijr. Selepas surah Al-Hijr turun, barulah diturunkan surah Al-An'am kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali lagi tentang persoalan surah Al-An'am. Apakah isi-isi utama yang Allah nak ceritakan berkaitan surah Al-An'am? Bila kita tengok dan kita tahu
Surah Makkiyah pasti tema penceritaan dia tak sama dengan surah Madaniyah. Surah Makkiyah banyak berbicara mengenai peringatan, banyak berbicara mengenai ancaman. Maksudnya peringatan dan ancaman kepada orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang syariat dan agamanya. Dengan kata lain, selain daripada itu adalah tentang tauhid, tentang keesaan Allah, bagaimana beriman kepada Allah dengan cara yang sebenar, bagaimana nak menyembah dan mengabdikan kepada Allah dengan cara yang sebenar, bagaimanakah nak menjaga akidah daripada terjebak jatuh kepada perkara-perkara yang boleh mensyirikkan Allah. Itu tema umum tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Makkiyah. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok secara umum surah ni boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Konteks pembahagian. Bahagian yang pertama, ayat 1 sampai ayat 117. Itu menceritakan tentang akidah syirik. 1 sampai 17 berkaitan dengan akidah-akidah yang boleh mensyirikkan Allah. Baki dia 118 sampai akhir 165 menceritakan tentang amalan-amalan yang boleh jatuh syirik pada Allah. Boleh faham dua bahagian secara umum. Satu berbentuk akidah yang syirik, yang kedua berbentuk amalan-amalan yang boleh terjebak dengan kesyirikan kepada Allah. Dan ada juga ulama-ulama yang membahaskan dari sudut lain, iaitu seperti membahagikan surah ini kepada surah Ayyamillah dan kepada surah Alaillah. Apa maksud surah Ayyamillah? Ayyamillah bermaksud hari-hari Allah. Jadi bila sebut hari-hari Allah, jangan faham macam hari kita ni, kita ada hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa. Tak. Yang dimaksudkan dengan hari-hari Allah merujuk kepada ayat-ayat yang Allah cerita dalam Quran tentang umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat terdahulu yang mana sifat dan kes mereka yang dahulu tu persis hampir sama dengan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad waktu tu. Dengan kata lain, umat-umat yang bila didatangkan Nabi dan Rasul pada mereka, mereka bukan nak beriman kepada Nabi itu, tapi malah mereka menentang Nabi itu, mereka lawan Nabi itu, bahkan hampir tahap mereka melabelkan macam-macam. Bak tohmah, bak caci, bak maki ni biasa. Hak lebih jauh ada yang sampai utusan-utusan Allah ni dibunuh oleh mereka. Dan bukan setakat tu saja, Allah juga menceritakan peringatan kepada mereka supaya mereka kembali pada Allah, bertaubat pada Allah. Tetapi bila mereka tak mau buat itu, mereka menerima ancaman daripada Allah dalam bentuk musibah, dalam bentuk hukuman. Contoh kita tengok umat Nabi Nuh. Tak dengar kata juga Allah hantar banjir, contoh secara umum. Umat Nabi Hud, kaum Ad, bagaimana hukuman Allah. Mari umat Nabi Ibrahim, bagaimana hukuman Allah. Bagaimana tentang kaum Samud Nabi Saleh, berlaku gempa bumi, mari petir sabung menyabung. Umat Nabi Lut, Allah terbalikkan bumi. Jadi cerita-cerita macam ni untuk memberikan peringatan dan ancaman bahawa apa yang kamu buat pada Nabi Muhammad ni bukan kali pertama. Umat-umat dulu dah buat perkara yang sama pada Nabi-Nabi dan Rasul mereka. Akhirnya itulah yang Allah bagi pada mereka. Tak takutkah kamu dengan ancaman tersebut? Itu maksud Ayyamillah tadi. Allah cerita tentang umat terdahulu. Kalau surah Alaillah ni bermaksud nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Tentang pemberian-pemberian Allah. Allah bagi kita hidup di atas muka bumi ni, Allah buat bermacam-macam. Alam semestanya, Allah buat mataharinya, Allah buat bintangnya, Allah buat bulannya, Allah buat langitnya, Allah buat buminya, Allah buat binatangnya, supaya kita ni dapat berfikir tentang kewujudan dan kebesaran Allah. Untuk menambahkan dan meneguhkan keimanan kita pada Allah. Allah suruh fikir nikmat dia, bukan setakat tu. Bahkan tubuh kita ni Allah suruh fikirkan. Untuk lihat kepada diri kita sendiri, apakah kamu tidak melihat?
Allah bagi semua ni free, percuma. Yang Allah minta cuma beriman pada dia, menjalankan amanah. Setiap perintah kamu kena ikut, hak aku larang kamu kena tinggal. Jadi kalau kita nak kira hak dengan nyawa duk keluar masuk ni, siapa boleh bagi kat kita? Siapa boleh bagi kat kita? Mata kita hak boleh tengok. Orang buta pun dia ada biji mata tu, tapi kemampuan melihat ada ke tak ada? Tak ada. Satu nikmat untuk kita berbanding dia hak boleh tengok, dia tak boleh tengok. Kita pula ada telinga. Orang pun ada cuping juga, tapi dia tuli, kita katakan. Dia tak dapat dengar walaupun cuping telinga dia sama macam kita. Kita alhamdulillah, bersyukurlah. Ada orang ada mulut, ada bibir macam kita, ada gigi macam kita, ada lidah macam kita, tapi bisu. Rambut ke apa ke semua. Kadang-kadang orang tu Allah tak kurniakan rambut, memang sejak lahir botak, sampai lah ni pun botak. Dia tu kalau boleh habis tu pi apa Yunam ke apa nama lagi, kan nak suruh tumbuh tu punya pasal. Tak tumbuh-tumbuh juga. Dekat kita hari ni nikmat lah rambut tu. Jadi jagalah nikmat tersebut. Allah suruh tengok langit sebagai contoh. Bagaimana aku meneguhkan, bagaimana aku menetapkan, bagaimana aku menyeimbangkan dia. Dan bukan sekadar tengok, Allah suruh ambil pengajaran. Maksudnya dengan langit yang tetap dan seimbang, bawa benda tu dalam hidup kita. Maksudnya hidup kita pun kena tetap, kena kukuh, kena seimbang. Dengan kata lain, berlaku adil dalam setiap kehidupan. Berlaku adil. Pada orang ke, pada tumbuhan ke, pada binatang ke, pada apa juga keadaan, Allah suruh kita duduk tengah-tengah. Kalau terlebih, kita akan jadi gulu, melampau. Kalau terlambat, kita akan jadi beku ataupun jumuk, ketinggalan. Jadi duduk tengah-tengah. Jangan terlebih, jangan terkurang. Baik. Seterusnya, Allah juga menceritakan beberapa perkara yang saya kira kalau kita tinggalkan benda tu, jadi macam penting juga. Antaranya ialah Allah menceritakan 7 perkara. Apa dia 7 perkara tu? 7 perkara ini ialah bentuk kekeliruan ataupun kesamaran yang berlaku kepada golongan-golongan musyrikin Mekah. 7 kekeliruan, 7 kesamaran, dan Allah cerita satu persatu kekeliruan tersebut dan Allah bagi siap jawapan-jawapan tu. Tu 7 yang pertama. Yang kedua, dalam surah ni juga Allah menceritakan 7 kaedah, 7 gaya, 7 teknik bagaimanakah cara kita nak menyampaikan, mentablilkan wahyu Allah ini dengan cara yang terbaik. Al-Quran ni firman Allah. Dalam ni ada ilmu, dalam ni ada isi kandungan tertentu. Jadi Allah sebut 7 cara bagaimanakah kaedah yang terbaik. Ilmu hak dalam ni tu cara kita nak sampaikan kepada orang lain. Ada kaedah dia, ada gaya dia, ada bentuk dia. Allah cerita 7 jenis. Baki lagi, kalau kita nak guna selain daripada yang Allah sebut, dia tak jadi masalah. Kita ni, apa yang kita sebut, apa yang kita sampai, matlamat dia janji benda tu sampai pada orang lain, dia dapat terima benda tu dan beramal dengan benda tu. Apa kaedah sekalipun. Contoh di sekolah. Di sekolah ni nama-nama kaedah tu, kalau hari ni kita nak mengisi kaedah yang kita guna dalam kelas tu untuk ajar murid hari tu hari ni, macam-macam nama. Siapa ada cikgu kat sini? Kalau tuan-tuan tengok, contoh, ada bukan kata berbelas, berpuluh kaedah tu, kaedah ni. Adakah bila kita baca berpuluh kaedah tu, satu tu ada dalam Quran? Tak ada. Tapi kita guna sebagai pemudah cara untuk menyampaikan sesuatu ilmu. Tu tak jadi masalah. Tapi bila Allah kata ni 7 cara terbaik untuk kita sampaikan wahyu, kita guna hak ni pun boleh, guna kaedah yang kita rasa paling sesuai pun tak ada masalah. Yang ketiga, ada 7 lagi Allah cerita, iaitu 7 sebab mengapa kafir-kafir musyrikin Mekah tetap bertahan dengan kekafiran mereka. Pasal apa ni? Aduk keras sangat, tak berdegih sangat ni. Allah cerita 7 sebab. Pasal apa mereka kekal dengan kekafiran tu? Tetap tak mau beriman, tetap tak mau terima Nabi Muhammad itu sebagai seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah pada mereka. Baik, saya kira agak panjang lah tu mukadimah. Ayat baca duk tinggal ni kan. Kita baca ayat.
Baik, ayat yang kita baca tadi, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaidihim laqala allazina kafaru in haza illa sihrum mubin. Jadi ayat ini adalah 7 yang pertama saya sebut tadi. Apa dia 7 yang pertama saya sebut tadi? 7 kesamaran dan 7 kekeliruan yang dikemukakan kafir musyrikin Mekah dalam hak 7 tu. Ni salah satu dia. Baik, kita tengok apa kekeliruan dia. Kalaulah sekiranya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad satu kitab ataupun satu bentuk tulisan di atas lembaran dan helai kertas, dan kemudian mereka menyentuh, memegang benda tersebut dengan tangan-tangan mereka, nescaya mereka akan tetap mengatakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Sihir yang nyata. Apa yang berlaku sebenarnya? Dalam ayat ni Allah nak memerihalkan ataupun menceritakan penolakan kaum musyrikin Mekah terhadap risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara contoh kekeliruan dan kesamaran mereka, mereka minta benda yang mengarut. Hak mengarut pertama mereka minta benda ni, apa dia? Tema nak bagi budak faham, kami tak akan percaya kalau kami tak tengok benda tu depan mata kami sendiri. Hak mudah nak faham. Kami tak akan beriman, kami tak akan percaya, kami tak akan dengar selagi benda tu tak berlaku depan mata kami. Jadi bila dia nak suruh benda tu, dia minta apa? Dia minta kitab Al-Quran tu turun daripada langit, disaksikan oleh mata-mata mereka. Bila kitab tu turun, kami boleh tengok, kami boleh belik, kami boleh pegang, kami boleh koni ni, barulah kami beriman. Nak cakap sebenarnya bukan nak beriman, dalam hati tu nak tolak. Tapi dia datang di sini seolah nak menguji Nabi, mampu tak Nabi tu tunaikan permintaan mereka supaya Quran tu turun sekaligus tu depan mata mereka dan disaksikan oleh mereka. Kalau sungguh boleh buat aku tu, baru kami beriman, baru kami percaya. Ni adalah antara permohonan mengarut. Ada lagi mereka nak tengok Allah, mereka nak tengok malaikat, mereka nak utusan tu bukan dalam kalangan manusia. Muhammad ni manusia macam kami. Kami nak kalau diutuskan utusan Rasul tu mesti dari kalangan malaikat. Macam-macam. Jadi ini adalah yang pertama. Baik. Imam Ibnu Abbas pupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang dimaksudkan dalam ayat ni adalah gambaran Al-Quran itu tergantung di antara langit dengan bumi. Tapi perbahasan lebih panjang nak bagi mudah faham, tuan-tuan boleh rujuk di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi. Salah satu tafsir yang muktabar, tafsir yang besar. Apa Imam Qurtubi syarah berkenaan dengan ayat ni? Imam Qurtubi kata, perbahasan mengenai ayat ni terbahagi kepada 2 bahagian. Hasil daripada permintaan tadi, bagaimanakah gambaran bentuk Al-Quran ni nak diturunkan? Sebagaimana hak mereka minta tu, turun daripada langit depan mata kami. Perbahasan yang pertama, maksudnya Quran itu diturunkan oleh seorang malaikat. Quran tu diturunkan oleh seorang malaikat, tak kiralah malaikat apa, khususnya kalau kita kata turun wahyu ni malaikat apa? Jibril. Jadi Jibril waktu turun tu dah pegang satu kitab yang siap lengkap, yang siap tertulis, turun. Dan kami nampak Jibril tu pegang Quran, kemudian mengesahkan ni adalah wahyu daripada Allah. Kami pun boleh ambil sat Quran tu, oh betul ni, betul, kami boleh belik, kami boleh pegang, kami boleh tengok, baru kami beriman. Sampai tahap tu. Yang kedua gambaran dia ialah biar Al-Quran tu turun, bermula daripada langit tu, layan muka surat dia ni seolah-olah bertangkup. Kita ambil semua muka surat Quran ni, kalau bayangkan kita cabut, kita tangkuk hujung-hujung dia tu, macam kita tampal gam, pak, biar bermula daripada langit sampai yang ayat terakhir tu duduk depan dia. Tak muka surat tu. Boleh faham keadaan tu? Saya pun tak kerti nak gambarkan, nak bagi mudah faham. Jadi pam. Jadi kamu boleh tengok benda tu terjadi. Sungguh, barulah kami beriman, barulah kami percaya. Agak-agak Allah nak tunaikan tak?
Agak-agak Allah nak tunaikan tak? Sebab Allah dah tahu. Dalam ayat ni juga Allah dah bongkar dan selongkar niat hati mereka tu. Minta macam-macam ni, kalau kamu nak beriman, no problem, tak ada masalah. Kalau kami buat sungguh, kamu beriman. Ni jelas disebutkan di belakang. Secara orang kafir tu kata, ni tidak lain tak bukan adalah sihir. Tu pun dia nak kata sihir lagi. Walaupun berlaku tu depan mata mereka. Baik. Sebenarnya, ada riwayat yang menyebutkan hasil mereka minta macam ni kerana apa? Kerana bila Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad membacakan wahyu-wahyu kepada mereka dan mendakwa ini adalah firman daripada Allah, wahyu daripada Allah untuk disampaikan kepada kalian. Tapi mereka menolak bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Dengan kata lain, Muhammad claim saja, Muhammad menipu dan dakwa saja dia Nabi. Dia bukan Nabi. Kemudian dia dakwa apa yang dia sebut tu sebagai firman Allah. Kalau lagu tu siapa-siapa boleh sebut. Mari pada kami baca ayat tertentu, dakwa dia Nabi, dakwa tu ayat Quran. Dan satu lagi, apa yang dia sebut tu tak ada sumber dia. Yang dia sebut tu tak ada sumber. Sekurang-kurang dia nak tahu apa yang kamu sebut tu wahai Muhammad, kamu baca kat mana? Ambil kat mana? Faham tak maksud dia? Okey, ustaz yang ustaz duk ajak, ustaz duk sebut tu, tang mana ambil tu? Tang mana ambil tu? Jadi dia nak tu tunjuk, ni saya ambil muka surat sekian, ni sekian. Baru okey. Jadi kamu ni mari duk sebut, kitabnya mana? Sumbernya mana? Puncanya mana? Sebab ada juga disebutkan, sebahagian mereka tu ada pengetahuan dan kefahaman Taurat Nabi Musa dulu turun pada Nabi Musa bentuk mana? Taurat Nabi Musa dulu turun bentuk mana? Kan Taurat turun sekaligus pada kepingan-kepingan alwah yang sudah siap tertulis pada Nabi Musa dulu. Ada kepingan-kepingan, wallahu alam bagaimana rupa dia, bentuk dia, tulisan dia, bahasa dia tu, tapi dah ada siap tertulis. Jadi walaupun Nabi Musa tu menyampaikan, ada benda yang menjadi sandaran tu. Ni wahyu daripada Allah. Jadi kamu mari ni pompang bila tanya, mana? Faham tak maksud tu? Jadi nak benda tu. Jadi kalau kamu kata tu kitab, buat turun dah. Tu yang jadi sebab kepada minta benda tu tu. Okey. Fi qirtasin. Tulisan tu pula atas kertas. Atas kertas. Baik. Atas kertas ni, kalau kita tengok, satu benda yang kita boleh ambil iktibar untuk kita fikir. Bila kita tengok sejarah awal penulisan Al-Quran, tuan-tuan tengok sejarah penulisan Al-Quran, biasanya penulisan Al-Quran ni, sumber tempat pengambilan ayat-ayat tu ditulis tak akan lari lah. Sekurang-kurangnya 3 benda ni. Pertama, ayat-ayat Al-Quran dulu ada sahabat yang menuliskan pada kulit-kulit binatang. Kulit binatang. Yang kedua pada batu-batu. Yang ketiga pada tulang-tulang. Ni standard. Pernah tak ada jumpa ayat-ayat Quran tu ditulis pada kertas? Hak nak ambil balik, hak nak kumpul ni. 3 ni saja. Tapi permintaan ni agak luar biasa kan? Atas kertas tu. Maksudnya dia nak apa? Dia cuba lari daripada kebiasaan tu. Kebiasaan tu. Nak yang tu tulis tu daripada sesuatu yang sukar didapati. Sekurang-kurangnya kertas tu tak sukar. Di Mesir dah ada kertas papyrus. Ada tempat-tempat lain yang ada jenis macam-macam hampir mirip kertas sebagai objek penulisan tu. Tapi bila minta macam ni, kerana apa minta kertas tu? Kerana falamasuhu biaidihim. Mereka boleh sentuh, boleh raba, boleh jamah dengan tangan-tangan mereka. Bermaksudnya, mereka cuba menguatkan idrak, capaian atau kemampuan basori itu kepada kemampuan apa? Kepada kemampuan basyari mereka. Macam ni contoh dia. Kalaulah kata boleh tengok sungguh pun, turun tadi kan, mungkin mata kami ni tertipu oleh permainan Muhammad. Mungkin Muhammad buat satu sihir yang gambaran kita nampak Quran tu turun. Jadi nak menguatkan lagi bahawa mereka ni tak disihir. Jadi bila Quran tu turun, biar dalam bentuk ni, bentuk kertas. Bukan kata nampak dalam bentuk kertas dengan mata tu, tapi biar tangan kami tu boleh pegang lah, nak mengecek lagi, nak mengesahkan lagi, nak confirmkan lagi.
bahawa mata kami hak nampak Quran turun tu bukan ditipu, bukan disihir. Biasalah kan orang nak mengesah lagi. Sebab kadang-kadang apa yang kita tengok tak semestinya apa yang sebenar. Faham tak maksud saya tu? Jadi bila turun tadi, atas kertas sungguh dah ni. Macam mana? Oh ya, betul. Kita boleh jamuh. Barulah kami nak confirm. Ni setakat kalau tak ada sentuh dengan tangan atas kertas tadi turun. Mungkin mata kami ni disihir oleh Muhammad, ditipu oleh Muhammad sehingga kami nampak macam tu. Kemas jugalah dia punya hujah tu. Konon-kononnya. Tapi beriman ke tak beriman? Tetap sama. Tak mau beriman. Baik. Ada riwayat dalam beberapa tafsir, antaranya Imam Baghawi. Imam Baghawi menyebut ayat ni sumber rujukan dia daripada Al-Kalbi dan Muqatil. Walaupun Al-Kalbi dan Muqatil ni ada sebahagian besar ulama mempermasalahkan tentang kredibiliti keilmuan mereka. Tapi kita juga harus jujur dari sudut penakolan apa yang disebut, walaupun dipertikaikan apa yang disebut tu, kita nak tahu benda tu ada. Jadi dikatakan ayat ni diturunkan kepada 3 orang. Pertama Nadhar bin Haris, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah, dan yang ketiga ialah Naufal bin Khuwailid. Bahawa mereka pernah berkata kepada Nabi Muhammad, kami sesekali tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad kecuali sekiranya Al-Quran itu diturunkan kepada kami depan mata kami, dan menurunkan Al-Quran itu dibawa oleh 4 orang malaikat. Yang mengiringi Al-Quran itu turun 4 orang malaikat, yang mana bila malaikat ni turun, malaikat ni mengesahkan, bagi confirmation, kami ni malaikat, ni adalah wahyu daripada Allah, firman daripada Allah, betul-betul daripada Allah, dan kami juga bagi confirmation, Muhammad ni adalah pesuruh Allah. Baru kami beriman. Ada yang mengatakan disebabkan perkataan ni lah ayat ni diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu riwayat lah. Okey. Cara malaikat ni turun, kalau kita tengok surah Al-An'am ni, antara istimewa dia bila sebut malaikat ni, surah ni Jibril yang menurunkan kepada Rasulullah diiringi dengan 70,000 malaikat. Waktu surah Al-An'am ni turun, 70,000 malaikat. Ramai tu. Jadi kita kena buang salah satu pesimis ataupun persepsi, persangkaan yang salah dan silap yang biasa ada orang kampung ni, dia punya pandangan macam ni. Jadi kesilapan tu kita kena betul. Ada yang anggap bila Jibril turun dengan 70,000 malaikat ni, seolah-olah nak jaga Quran tu, takut tengah jalan ni syaitan dengan iblis ni pi rampas, pi curi wahyu tu. Ada yang tanya jenis lagu tu. Dia berasa, ni bahaya ni kalau tengah jalan ni Jibril seorang ni dirampas ke di macam mana, jadi kita turun 70,000. Kalau syaitan dengan iblis tak payah 70,000 tu. Kalau nampak Jibril, jumpa Jibril agak-agak lagu mana? Cerit-berit awal lagi syaitan iblis ni. Tak perlu kata 70,000 tu. Jadi 70,000 di sini nak menunjukkan apa? Kemuliaan surah tersebut. Sampai begitu besar jumlah malaikat turun bersamanya, kemuliaan. Analogi yang cukup mudah macam ni lah. Kalau seseorang yang istimewa, ada pangkat, ada kedudukan yang besar, contoh dalam negara kita, datang nak turun melawat kampung kita, kawasan kita. Contoh, dengar cerita Perdana Menteri nak mai, yang di Pertuan Agong nak turun. Biasanya dia akan turun seorang ke ramai-ramai. Dia akan diiringi tu. Diiringi di situ menunjukkan apa? Kedudukan dia tu, kemuliaan dia tu. Jadi menunjukkan kemuliaan surah tu diturunkan. Bila teringat tu kita sebutlah. Okey. Satu lagi, Allah juga nak bongkar apa? Nak bongkar kebodohan mereka, kedunguan mereka. Tuan-tuan tengok ayat tadi. Secara zahir, apa yang mereka minta tu, kita nampak bagus ke tak bagus? Kita nampak bagus ke tak bagus? Kalau nak kami percaya pada kamu, biar turun Quran tu disaksikan oleh mata kami sendiri, dan kami boleh jamah, kamu boleh sentuh, baru kami beriman. Nampak bagus ke tak bagus permintaan tu? Nampak bagus. Tapi di situ juga terselit kedenguan dan kebodohan mereka. Secara umum, sebelum saya sebut benda tu, secara adat kebiasaan, tak menjadi kesalahan sekiranya kita meminta bukti
dari seseorang atau sesiapa untuk memperkuat dan memperteguhkan kepercayaan kita, tak jadi masalah secara umum. Contoh, ada orang nak jual kereta. Oh, saya ada kereta sebiji, tapi 8 tahun lepas lah kereta tu TikTok, hari-hari saya cuci, hari-hari saya wet, hari-hari saya kilat. Pendek kata cerita pasal kereta tu, bagus. Tapi tak salah kalau kita kata, hang duk cerita tu tak apalah, aku percayalah. Tapi kalau boleh aku nak tengoklah kereta tu sendiri lagu mana. Salah ke tak salah? Tak salah. Sebab untuk meneguhkan kepercayaan, dia cakap macam-macam TikTok tu, TikTok ni tu, ni kereta dia. Macam contoh kita lah, berkaitan dengan orang Islam. Kita selalu tengok gambar Kaabah. Bagi yang masih belum jejakkan kaki ke tanah suci, tak pernah pergi Mekah, tak pernah pergi Madinah, ni Kaabah. Dan kita letak keyakinan Kaabah tu ada sungguh, wujud sungguh daripada penceritaan, daripada pengalaman orang tu, ada sungguh. Jadi lagi kuat atau lagi kemas kalau kita pernah pergi sana, tengok dengan mata kepala sendiri, lalu kot tepi Kaabah, sentuh Kaabah, cium Hajar Aswad, lagi kuat tak kita percaya tuan-tuan? Lagi kuat. Tak salah. Macamlah tadi, setakat tengok Kaabah, walaupun duduk depan Kaabah, mungkin kita kata, halusinasi. Kan apa? Jadi bila kita pergi boleh sentuh Kaabah tu, lagi kuat lah bila kita sentuh tu. Maksudnya aku tengok ni betul-betul, bukan kata silap pandangan mata aku. Secara umum, adat kebiasaan. Tapi kebodohan mereka terselah tang mana? Terselah bila kata umum kita mengetahui masyarakat jahiliah, Arab musyrikin Mekah ni dikenali dengan bangsa apa? Secara umum, bila sebut mereka pada zaman jahiliah tu terkenal dengan satu gelaran yang disebut bangsa yang ummi. Apa dia ummi? Nabi pun dinisbahkan dengan benda yang sama. Nabi yang ummi. Maksudnya, Nabi yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Umum masyarakat Arab pada masa tu tak erti baca, tak erti tulis. Bukan bermaksud mereka bodoh. Mereka dah ada kemajuan dalam konteks mereka tersendiri. Bukan orang bodoh, berdagang sana sini, pi Syam, pi sana tu bukan tahap orang bodoh. Cuma maksud jahiliah tu sifat-sifat mereka tu. Pada masa tu tak ada aturan, kita panggil nak berzina, suka hati, bunuh anak perempuan hidup-hidup, kemudian berjudi, tenung nasib. Maksudnya dari sudut tu mereka jahil tentang aturan yang sepatutnya ada dalam hidup mereka. Jadi kita ni kalau tengok sejarah di Mekah awal-awal, hak betul-betul ada kemahiran dan kepakaran, hak boleh baca, boleh tulis, boleh bilang dengan jari. Jadi hak lain-lain kata tak erti baca, tak erti tulis. Jadi terselah kebodohan mereka. Jadi apakah kemanfaatan sesuatu yang mereka minta daripada Nabi untuk datang pada mereka sekiranya benda tu tak dapat dijadikan sebagai manfaat untuk mereka? Contoh, alang-alang minta Quran, minta kitab yang tertulis. Dalam keadaan diri kita tu tak erti baca, tak erti tulis, apa manfaat yang kita dapat daripada benda yang kita minta? Tu apa manfaat dia? Kami nak kitab siap tertulis. Ya betul lah, tapi kamu sendiri baca pun tak erti, tulis tak erti. Jadi apa manfaat benda yang kamu minta tu? Faham kan? Contoh, orang dah kenal saya ni tak erti membaca, tiba-tiba action. Awak main kitab tu, tengok hak paling besar sekali awak main kat saya ni. Apa keperluan orang nak ambil kitab tu bagi kat kita, dah memang tahu kita tak erti baca. Kecuali kita minta kitab tu untuk tujuan lain, hak tu lain hal. Ni hak kononnya kita boleh baca. Tiba-tiba mari, duk lah. Huruf pun tak kenal, baris pun tak kenal. Ataupun orang dah tahu kita tak erti tulis, action, mari pen tu, hak mata bulat aku tak mau, hak mata dakwah tu. Nak apa? Aku nak tulis sikit. Apa keperluan orang nak bagi alat tulis tersebut pada kita kalau memang dah tahu kita tak erti tulis? Takut orang main kertas main apa, duk tulis benda lain, duk cakap tu, cakap ni. Inilah tulisan aku. Keperluan tu, minta macam-macam sedangkan kamu baca tak erti, tulis tak erti. Tiada lain dan tiada bukan kerana untuk menolak. Dan Allah jelas membongkar dalam hati mereka, bagi tahu awal-awal. Macam mana pun orang ni tetap akan mengatakan ni adalah sihir yang nyata. Baik. Bila mereka tak mampu dah nak lawan hujah Nabi, itulah biasanya yang diberikan oleh orang yang nak menolak kepada orang yang mendakwahkan mereka. Cara dia ialah memberikan satu labelan. Ni tak lain tak bukan lah ni. Ni adalah bentuk sihir. Bila kata bentuk sihir, sebenarnya dia akan pi terus pada dua benda.
Kalau benda yang berlaku tu dianggap sihir, mesti ada orang yang membuat sihir tu. Automatik tuduhan yang mereka lempar, penyihir tu siapa? Penyihir tu siapa? Nabi ya. Nabi sebagai pelaku sihir, benda hak kata nak jadi macam-macam tu olah objek sihir. Tuduh Nabi ni sebagai penyihir. Barang hak pelik-pelik yang mungkin kita anggap mukjizat, benda yang di luar mencari adat kebiasaan tu dianggap sebagai sihir. Tomahan, alasan tak mau beriman, alasan tak mau menolak. Contoh sihir. Sihir ni kalau kita buka dalam kamus-kamus biasa lah. Kamus-kamus biasa bermaksud sesuatu yang memalingkan ataupun sesuatu yang kita kata menyembunyikan pandangan mata kita yang sebenar. Mata kita tu tengok satu benda lain jadi terkalih benda lain. Macam biasa orang buat sihir, ahli silap mata, dengan kecepatan tangan mereka tu, mereka cuba alihkan mata kita tu supaya tengok benda lain, tapi daripada nak buat benda lain, kata tu, pelik ni. Daripada pen tu hak patah tu tiba-tiba tangkuk balik lah. Sebenarnya tu bukan apa, silap mata kita. Cara permainan dia tu kadang-kadang dia nak suruh mata kita tu pandang satu benda lain, dan masa yang sama dari konteks lain tu dia nak buat benda hak dia tu. Itu tak apalah, silap mata biasa-biasa ni kita kata hak sihir. Baik, adakah sihir benar-benar berlaku? Ya, kita tak boleh nak menafikan sihir. Sebab sihir ni antaranya Allah sebutkan kalimah sihir dalam Quran, objek sihir. Bahkan dalam hadis sekalipun banyak berbicara mengenai sihir. Bahkan ada hadis yang menceritakan Rasulullah sendiri pun pernah disihir. Antara sebab-sebab turun dua surah tu, Qul a'udzu bil falaq dengan Qul a'udzu bin nas, sebab apa? Sebab Rasulullah disihir. Siapa yang sihir? Saya terlupa tu. Labid bin A'sam ke? Yahudi tu. Kalau salah tolong betulkan lah. Seingat saya lah tu. Dia sihir, dia ambil apa? Rambut tu dia pintal, dia pergi letak dalam sebuah perigi tu. Jibril turunkan di kaki Nabi bagi tahu kamu disihir. Benda sihir tu duduk tempat sekian-sekian. Dan kemudian diperintahkan sahabat turun pula ambil objek barang sihir tu. Nak menunjukkan Rasulullah sendiri pun dalam hidup baginda pernah disihir. Rasulullah pun pernah disihir, apatah lagi kita untuk orang sihir. Bukan minta orang sihir kita. Kalau orang nak sihir tu lagi-lagilah boleh, lagi-lagilah dapat. Cuma antara kuat ataupun lemah kita mempertahankan sihir yang orang nak sihir kita. Bila terkait dengan pandangan mata ni, mengelabui pandangan mata, kalih pandangan mata, sebab tu kita dalam Islam ni bila mari bulan Ramadan, dia ada satu kalimah yang hampir sama. Sebab kosakata Arab ni dia dekat-dekat. Bila waktu kita bangun pukul 3, pukul 4 pagi tu biasa kita nak buat apa? Bulan Ramadan. Bangun pukul 3, bangun pukul 4. Nak makan? Nak makan sahur. Tengok kosakata kalimah. Sahur pun daripada sin, ha, ra. Sama macam kalimah sihir tu. Maksud sihir di sini bukanlah perbuatan makan sahur tu perbuatan sihir. Sahur, kalimah sin, ha, ra dalam sahur tu menunjukkan keadaan cuaca ataupun waktu pada masa tu. Menunjukkan waktu sahur adalah waktu yang gelap, yang paling gelap, yang kalau mata kita memandang pada cuaca waktu tu tak nampak apa-apa. Faham tak perkaitan dia? Umum makna sihir tadi kita kata yang boleh kalih mata jadi benda hak sebenar, bukan benda hak betul. Jadi sihir hak pada sahur simhara tu berkaitan dengan waktu tu. Kalau mata kita tanpa bantuan alat apa tengok, memang waktu sahur ni waktu yang gelap. Mata kita tak boleh pandang, walaupun celik, walaupun tak buta, kita tak akan nampak apa-apa di dalam keadaan tersebut. Contoh kita kata sihir. Kalau ada orang sihir kita, keadaan kita muka pun reyok ke, badan jadi lemah, badan jadi kuruh, kita pun ambil kesempatan pergi jumpa dengan pakar-pakar perubatan. Jumpa doktor tu, jumpa doktor ni. Kadang-kadang, bila pergi jumpa doktor, doktor tak boleh nak selesaikan. Tengok pada keadaan, tubuh tuan ni macam tuan sedang sakit. Dah muka lagu ni, tubuh kurus kering. Tapi bila saya cek, darah okey. Kencing manis tak ada, kolesterol baik, semua baik. Pendek kata dengan pendekatan daripada perubatan moden ni tak dapat nak detect, tak dapat nak trace apa sakit sebenar ni. Cek semua ni. Kan kami nak guna alat sekalipun, apa nama dia, stetoskop ke teleskop ke, kami cek pun ada tak nampak, tak ada nampak apa. Bukan kata, oh ya betul, tadi tak guna alat, tengok ada setan 2 ekor rupanya, ada satu duduk dekat pinggang, contoh.
Tak ada lah nampak macam tu. Tak akan nampak. Sebab memang dia terlindung dari pandangan mata, daripada asal kalimah. Kita nak bahas kalimah tu. Penyakit tu terlindung, nampak tak mantap, tapi sakit. Begitu juga sihir yang memisahkan antara pasangan dan suami isteri. Contoh, ada seorang kahwin, perempuan dia dulu ada power lah katakan. Tiba-tiba dengan izin Allah, jodoh dia bukan dengan power dia. Power dia perah. Aku dah dating dengan dia, belanja makan dia hampir 10 tahun, tiba-tiba dia kahwin dengan lelaki tu. Jadi bila tak puas, dia pergi jumpa bomoh dengan hasrat dapat memisahkan pasangan baru berkahwin ni. Jadi bila kahwin yang selama ni hidup damai, rukun, bahagia, jadi apa yang jadi? Sihir ni dia menutup mata. Bukan kata bila kena sihir wanita tu tertutup mata macam ni, tak nampak suami tak. Tengok suami, tapi dia dah terlindung kebahagiaan dengan suami sebelum ni. Dah terlindung kemesraan dengan suami sebelum ni. Dah terlindung dengan segala kebaikan hak suami dia bagi duit, suami dia bagi rumah, suami dia bagi tu. Nampak, tapi kebaikan, kemesraan, bahagia terlindung. Hak nampak suami je, nak marah. Hak nampak suami je, nak serbu. Hak nampak suami je, nak buat tu ni. Tak kita kait dengan masuk kalimah yang kata mata tadi. Tapi itulah hakikatnya yang berlaku, mereka tetap tidak mau beriman. Dan Allah sebutkan kesamaran dan kekeliruan mereka sekali dengan jawapan dia. Itu baru yang pertama daripada berapa? 7. Kalau ada kesempatan lagi, mungkin di sini ke mana-mana, kita akan baca yang kedua. Yang kedua ni minta, apa dia? Minta malaikat pula. Minta malaikat turun. Minta malaikat turun macam kawan 3 orang tu minta tadi. Kalau benar-benar Muhammad ni seorang Nabi, biar seorang malaikat turun bagi confirmation. Biar kami boleh dialog, kami tanya, wahai malaikat Jibril, sungguh ke kawan ni Nabi? Sungguh. Kalau malaikat kata sungguh, baru kami nak suruh turun malaikat pula dah. Ini minta Quran hak mula-mula ni. Nak suruh turun malaikat pula. Tu kita bahas panjang ni, dah pukul 9 dah ni. Dia akan jadi pukul 12 pula. Okey, insya-Allah kita berhenti setakat ni. Mudah-mudahan walaupun satu ayat dapat memberi kefahaman yang jelas dan baik kepada kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.